Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan sambung penyediaan medium microworm untuk part yang kedua punya. Jadi pada tempoh hari kita dah buat dia punya starter dia ataupun dia punya pemula. Kita guna kentang untuk hasilkan microworm tu. Jadi tempoh dia lebih kurang daripada 7 hari ke 10 hari lah. InsyaAllah kita dah boleh nampak hasil dia. Jadi saya dah korek siap-siap kita punya kentang. Jadi saya dah bersihkan. Jadi awak boleh tengoklah kat dalam kentang ni awak nampak ada jaring-jaring ataupun jalur-jalur warna putih tu. Tu sebenarnya adalah menunjukkan kehadiran microworm tu sendirilah kat dalam tu. Jadi cuma langkah keselamatan dia apabila awak nak korek balik awak punya kentang ni nanti, tolong buat dengan baik-baiklah supaya tak ada kesan cap jari. Sama juga kat dalam ni. Jadi kita nak biar dia ada microworm saja. Jadi ni dua kentang yang kita gunakan. Kemudian bahan yang kita perlukan untuk kita buat medium dia seterusnya adalah bekas. Jadi tak kisah awak nak pakai bekas bulat ke, bekas petak ke, yang Tupperware biasa tu pun boleh, tak ada masalah. Jadi saya standby dua sebab kita ada dua starter kat sini. Satu kentang tapi kita dah belah dua. So saya buat dua bekas lah. Cuma untuk bekas ni awak kena buat lubang siap-siap. Kalau awak perasan saya dah buat lubang siap-siap dekat penutup dia ni. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tengah-tengah. Buat berhati-hatilah. Bila awak nak buat lubang tu, tolong buat dengan berhati-hati. Nak guna pisau ataupun mata gunting ke, tolong buat dengan berhati-hati. Jadi kita dah ada bekas. Kemudian bahan yang seterusnya yang kita gunakan adalah yeast roti. Yeast roti, tak kisahlah apa brand pun. Selalunya kita akan pakai satu pack ni pun dah cukup sebenarnya untuk dua bekas. Jadi kuantiti dia tu boleh saya cakap secukupnya lah. Jadi saya standby, saya beli 3. Kita akan guna, kalau kata satu tak cukup, kita akan buka lagi. Okey. Kemudian peralatan yang seterusnya, sudu. Pastikan sudu tu nipis supaya senang kita nak korek kita punya starter ni nanti. Kemudian bahan seterusnya roti. Saya tahu musim-musim wabak COVID-19 ni memang sangat susah nak dapat roti. So awak kalau ada masa, awak bangun pagi-pagi pergi kedai, awak tunggu kat kedai runcit tu untuk beli roti ni lah, untuk dapatkan roti. Pastikan dia roti tepung gandum, bukan roti roti coklat ke ataupun roti yang ada krim ke. Saya nak roti yang putih ni lah untuk kita punya microworm ni sesuai. Bukan roti butterscotch, roti yang ada kismis tu ke. Saya tak nak macam tu, roti tu mahal sangat. Jadi ambil roti yang ni saja, yang biasa saja, tak kisah apa brand pun. Dan kemudian kita perlukan penyembuh air untuk kita siram kita punya microworm nanti. Okey, baik. Langkah yang pertama, mula-mula awak kena dapatkan balik awak punya starter. Kemudian awak kena check tengok sama ada atau tidak kehadiran microworm dalam ni. Bersihkan menggunakan berus, tapi jangan bersih pakai jari dekat bahagian dalam tu. Okey. Jadi kemudian buka bekas. Okay, saya gunakan roti yang memang dah lama. Jika awak nak guna roti yang contohnya dia dah lepas expired, contohnya dia dah habis expired, awak nak pakai, boleh, tak ada masalah. Contoh pada roti ni ada kulat, cukup awak buang saja kulat tersebut. Boleh, tak ada masalah. Jadi saya alihkan dulu. Okey, ni bekas kita. Okey, awak kena buang tepi dia ni. Kita tak gunakan dia punya yang tepi ni.
Jadi untuk buat medium microworm ni sebenarnya boleh kata macam-macam mazhab lah macam-macam mazhab, macam-macam ilmu orang ajar. Jadi terpulang pada kamulah untuk awak ikut macam mana. Tapi macam saya dah buat, saya dah pernah buat. Jadi saya cuba ajar mana yang saya rasa paling terbaik lah. Macam-macam cara yang saya dah pernah try. Ada yang hasilkan kualiti yang terbaik, ada yang kurang. Jadi bila awak dah buang coklat tepi roti ni, saya pun tak tahu apa nama dia ni. Awak dah buang yang ni, kita dapatkan putih dia saja. Kemudian awak kena buat awak kena tempikkan dia dekat dalam. Awak punya bekas lebih kurang macam ni lah. Awak kena tempikkan dalam ni, lebih kurang macam ni. Jadi awak akan perasan akan ada ruang dekat tepi ni. Kita kena kemaskan. Jadi buat lagi. Untuk menjimatkan roti boleh, tak ada masalah. Awak boleh pakai 2 atau 3 keping, tak ada masalah, boleh. Cuma saya akan guna mengikut paras ketinggian bekas ni lah. Sebab kita akan cuba memaksimalkan kita punya starter ni tadi. Sebab kita nak buat dia punya stok kan. Lepas daripada ni kalau kita nak kurangkan bolehlah, tak ada masalah. Okey. Ada ruang-ruang sikit tu kita cuba tempikkan, bagi dia rata. Yang ni boleh, tak ada masalah, pakai jari je, asalkan jari kita ni bersih lah. Okay. Ada orang dia hancur-hancurkan roti ni, kemudian dia tempikkan, boleh, tak ada masalah, tak kisah. Asalkan base dia tu kemas dan kemudian menutupi ruang. Sebab nanti bila kita nak tabur kita punya yeast tu, tak ada yang bazir kat tepi-tepi ni. Kena tekan sikit. Okey. Base dia akan lebih kurang macam ni lah. Base dia akan lebih kurang macam ni tapak dia. Okey, jelas nampak? Baik. Jadi sekarang ni kita buka sikit ragi. Ada setengah orang dia buat sampai 3-4 keping layer baru dia letak ragi. Tapi macam saya sebab dah sayang kita dah buka ragi ni, perlu kita nak pakai sikit je, jadi lalang habiskan je. Okey, kita taburkan dekat permukaan dia. Macam ni kita taburkan dekat permukaan dia tu, kita ratakan. Okey, kita sambung buat layer yang seterusnya. Kita sambung buat layer yang seterusnya. Okey, buat kat tengah. Ambil roti. Selalunya makanan microworm ni kita tak buat sekali banyak. Kita akan gunakan satu parti ni, kemudian kita akan cambahkan, kita akan tambah lagi. Bila dia dah cukup dia dah nak habis tu, kita akan buat yang baru. So kita tak buat sekali banyak, besar-besar macam besin tu. Taklah. Kita buat sikit-sikit saja mengikut kesesuaian kuantiti ikan kita. Sebab aktiviti mikro ataupun aktiviti organism microworm ni sendiri, dia sangat cepat. Expired dia tu, satu bahan kita ni boleh expired lebih kurang dalam 2 ke 3 minggu. Jadi kalau kita buat lebih dan bazir, kita nak bagi ikan semua sekali pun ikan tak makan. Jadi bazirlah kat situ. Selalunya kita akan buat mengikut
kesesuaian sahaja. Ni untuk awak belajar boleh lah, tak masalah. Okey, dah. Ni lapisan yang kedua, kita tabur lagi ragi ataupun yeast ni, tabur kan. Okey. Dan lagi. Okey, tahunya untuk roti ni macam ni. Sebab dia ada coklat ni, jadi kita takkan pakai lah. Boleh kalau awak nak pakai pun boleh, tak ada masalah lah. Tapi kalau saya tak pakai. Buka roti baru. Jadi selalunya untuk kita buat kita punya ibu stok ni, kita kena buat, saya showkan lah, buat 4 atau 5 layer, 4 atau 5 layer, supaya benda tersebut kita nak tambahkan lagi, kita nak cambahkan lagi mudah. Lepas daripada ni, kalau kita nak buat 2 atau 3 layer saja, boleh, tak ada masalah. Yang awal-awal ni memang kita kena buat lebih sikit. Tak apa, tak kisah kalau kata dia tak cantik ke apa ke, asalkan ruang dekat tepi tu kita dapat tutup, supaya dia sekata lah. Diorang dia akan cari-carikan roti ni terpulang. Saya tak buat macam tu sebab kita mudah nak bentuk kalau dia panjang-panjang macam ni. Jadi terpulang. Boleh lah, masing-masing lah, masing-masing punya. Lepas daripada ni, kalau kita nak buat 2 atau 3 layer saja, boleh, tak ada masalah. Yang awal-awal ni memang kita kena buat lebih sikit. Tak apa, tak kisah kalau kata dia tak cantik ke apa ke, asalkan ruang dekat tepi tu kita dapat tutup, supaya dia sekata lah. Diorang dia akan cari-carikan roti ni terpulang. Saya tak buat macam tu sebab kita mudah nak bentuk kalau dia panjang-panjang macam ni. Jadi terpulang. Boleh lah, masing-masing lah, masing-masing punya idea, masing-masing punya skill, mazhab sendiri. Okey, layer yang ketiga, taburkan lagi kat setengah tu, kita ratakan. Okey, layer yang keempat. Sebab nak buat microworm ni, dia kalau dia rajin, kebanyakan orang rajin akan buat lah. Kebanyakan kalau ternak-ternak yang banyak ikan ni, dia ternak, kadang dia tak dan nak buat microworm ni. Jadi benih-benih ni selalunya dia akan bekalkan dengan makanan lain lah. Dia akan bagi artemia, dia akan bagi moina, makanan hidup yang lain. Microworm ni lebih kepada jika kuantiti ikan kita tu sikit, dan kita ada masa nak buat. Ikat biasa je. Dua kali je. Okey, ini lapisan kita yang keempat. Settle. Lagi.
biasa ratakan. Okey, ni lapisan kita yang terakhir, lapisan yang kelima. Mana semua? Ini terlalu ni. Bukan satu. Makan. Makan tadi. Tak panas ni. Tengok ni bawa sekali. Tak bayar. Kalau tak satu, nak satu lagi. Kalau satu tiket tak ada. Ni kamu. Rumah kamu besar muka aku. Okey, kita punya lapisan yang terakhir sama juga, kita akan taburkan ragi. Okey. Lepas saja kita taburkan kita punya ragi kat atas ni, permukaan yang terakhir, yang kelima. Jadi kita akan ambil kita punya starter ni. Saya akan gunakan yang ni lah, untuk contoh. Okey, nampak Jadi sekarang ni dapatkan kita punya starter kentang ni. Apa yang awak nak kena buat adalah sudu. Saya nak awak korek, korek starter ni. Berhati-hati korek. Kemudian taburkan saja, letak saja atas tu. Sama juga kita dapatkan yang putih tu Yang putih tu kita dapatkan, kita masukkan. Sama juga kita akan masukkan dalam ni. Buat secara berhati-hati lah. Okay. Terusnya saya akan guna sikit yang dah hancur ni. Boleh, tak ada masalah. Kita nak letak sekali dengan tanah tu pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita ratakan. Okey, cukup. Jadi dah ada dekat sini. Bersihkan sikit. Okey, dah ada macam ni. Step seterusnya awak kena spraykan dengan air. Awak kena spraykan dengan air awak punya medium ni lah. Tapi tak perlu terlalu banyak, cukup sekadar kita dapat basahkan sahaja. Okey, jadi seterusnya dia akan rupa bentuk lebih kurang macam ni lah. Sikit je kita basahkan kat bahagian atas. Kemudian dapatkan penutup yang dah siap, kita dah buat lubang. Kemudian awak tutup. Jadi medium ni kita boleh tunggulah. Ni kira dah settle. Awak boleh letak di tempat yang jauh daripada kanak-kanak. Kemudian tempat yang selamat lah, yang ada dengan suhu bilik. Dan kemudian elakkan daripada awak letak ni berdekatan dengan makanan. Sebab lalat, cicak, lipas sangat suka dengan medium ni. Jadi kalau contoh lalat saya ambil, contoh lalat, serangga lalat tu, dia dapat masuk saja dekat dalam ni, dia dapat bertelur dalam ni, memang habis. Awak punya satu medium awak ni memang habis teruslah, memang akan rosak. Jadi untuk elakkan perkara tersebut, tisu, awak boleh pakai tisu.
kita koyakkan sikit cebisan tisu ni kita basahkan. Dan kemudian di setiap lubang ni awak boleh letakkan tisu tersebut. Jadi serangga-serangga luar dia tak boleh masuk lah, dan udara saja yang boleh lepas daripada lubang tu. Basahkan sikit, awak tutup dekat lubang tu. Jadi dia nampak selamat, dia nampak kemas. Sebab kemas ni memang betul, orang pertanian ni kemas macam mana pun memang tak boleh kemas. Tapi kita buat kerja mesti kita nampak kemas supaya tunjuk kita ni ada disiplin bila buat sesuatu perkara. Bukan main hitam kromo sahaja. Kita kena buat mengikut langkah-langkah dia lah, dan kita kena buat sungguh. Okey, baik. Satu lagi lubang. Okey. Siaplah kita punya medium microworm kita, baru satu. Jadi kalau awak boleh tengok dia lebih kurang 5 lapisan. Kat sini ada 5 lapisan, dan dekat atas tu kita ada letak starter, dan setiap lubang tu saya dah tutup dengan tisu basah. Jadi dia akan melekat dekat situ. Yang boleh lepas adalah udara saja, semut ke, lalat ke, cicak ataupun lipas ke, ataupun serangga-serangga lain. Dia tak boleh lepas lah, insyaAllah. Nanti lebih kurang 1 ke 2 hari ataupun 3 hari awak boleh nampak dekat tepi-tepi dinding ni akan naik satu jaring berbenang berwarna putih. Itu menandakan medium awak ni jadilah, dan ada kehadiran microworm dalam awak punya medium ni. Jadi maksudnya selepas daripada tu awak boleh gunakan microworm tersebut untuk bagi makan pada awak punya ternakan makanan. Dan kemudian dia punya tempoh expired lah, senang cerita. Tempoh expired dia ni macam mana kita nak tahu satu tempoh medium ni dia punya expired dia tu bila? Pertama sekali, jika selalunya satu medium ni dia akan bertahan 2 hingga 3 minggu. Jadi awak boleh tengoklah seawal 12 hari ke 13 hari daripada hari awak buat medium ni, awak akan dapati ada peningkatan air dekat awak punya tepi ni, dan awak punya medium ni akan jadi lembek. Dia akan hancur, menunjukkan bahawa medium tersebut dah nak habis lah. Jadi awak boleh standby gunakan bekas yang seterusnya untuk buat medium yang baru. Cara yang sama, buat layer. Time tu awak boleh buat lah 2 atau 3 layer saja dah cukup. Ataupun awak nak cambah buat banyak-banyak lagi ke, boleh, tak ada masalah. Dan kemudian awak boleh letak yeast, roti. Kemudian boleh gunakan sudu. Awak cedok saja medium yang ada dalam ni. Dengan kehadiran microworm tersebut, awak boleh jadikan medium ni sebagai starter untuk medium awak yang baru. Okey, jelas jadi saya juga difahamkan lah ada orang yang berminat dengan video ni. Jadi saya bantu dia sajalah. Kat bawah tu ada button share, ada button like. Awak boleh like kalau awak suka dengan video ni, dan juga awak boleh tinggalkanlah sebarang komen jika terdapat idea-idea yang lain, pandangan-pandangan yang lain, boleh, tak ada masalah. Baik, okey, InsyaAllah kita jumpa lagi.